Saya terbaca satu artikel dalam musim ni yang ditulis dalam bahasa Inggeris, iaitu dia tajuknya From Mecca to Vatican, COVID-19 proves when human beings are in peril, God's flee first. Dia kata bahawasanya, maksudnya from Mecca to Vatican, daripada Mekah ke Vatican, COVID-19 proves when human beings are in peril. COVID-19 membuktikan bahawasanya apabila manusia ini berada dalam keadaan akan binasa, manusia berada dalam keadaan dah rosak, God's flee first. Tuhan dulu yang lari. Dia nak cerita dalam artikel ni, kata dia, tengok, Mekah dah ditutup, Masjid Nabi pun tutup, Vatikan pun tutup, semua rumah-rumah ibadat agama-agama lain pun tutup. Ada agama-agama tertentu letak mask dekat berhala mereka. Jadi dia kata akhirnya Tuhan tak boleh menyelamatkan manusia. Yang boleh menyelamatkan manusia ialah saintis. Jadi dia kata Tuhan pun tak tolong dah orang-orang yang menyembahnya. Sebab itu akhirnya saya tahu artikel-artikel yang seperti itu dia akan menuju kepada menafikan kewujudan Tuhan, khususnya golongan ateis yang menulis ataupun yang memperkatakan tentang hal ini. Dan kita tahu bahawasanya ada peningkatan yang agak tinggi dunia kebelakangan ini dengan kumpulan aliran ateism ini. Apapun saya tidak isu agama-agama lain tu satu hal, tapi saya ingin memberikan satu gambaran kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam, bagi mereka yang mendengar, apakah sebenarnya pandangan Islam, tasawur Islam, worldview, gambaran kepada konsep yang Islam ada tentang ketuhanan, kehidupan, dan tentang apa yang berlaku di kalangan manusia. Agama ini tidak pernah menyatakan bahawasanya Tuhan itu hanya berada di dalam masjid. Mematuhi ajaran Tuhan bukan sahaja dengan manusia datang ke masjid. Mematuhi ajaran Tuhan ialah dengan manusia itu melaksanakan titah perintah Tuhan dalam dan luar masjid. Apabila seseorang tidak pergi ke masjid kerana mengelakkan diri daripada bahaya, dia sebenarnya sedang mengabdikan diri, sedang worship, sedang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam agama itu menjaga keselamatan manusia. Agama suruh kita pergi ke masjid. Nabi SAW suruh kita ke masjid. Tapi Nabi yang sama juga mengajar apabila ribut, hujan lebat, azan, suruh orang sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah kamu. Nabi yang sama. Nabi yang menyuruh kita datang ke masjid, ajaran agama, seperti mana ia merupakan wahyu, titah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi itu juga menyatakan, man akala min hadhihi syajaratil khabitha syai'an fala yaqrabanna fil masjid. Dalam hadis riwayat Muslim, sesiapa yang makan daripada pokok yang busuk ni, yakni pokok bawang putih, syai'an, makan sikit, fala yaqrabanna fil masjid, jangan hampiri kami di masjid. Yakni orang yang makan makanan busuk, makan bawang putih, makan petai, makan durian, makan apa saja yang busuknya ada di mulutnya, termasuklah kaki-kaki rokok ni, yang merokok, dia tidak datang ke masjid, tak disuruh datang ke masjid. Walaupun kesalahan pada dirinya, dia akan dipertanggungjawabkan kesalahan itu kalau dia mengambil yang haram seperti rokok. Kerana apa? Kerana itu akan menyebabkan orang lain menjadi susah. Orang lain akan menjadi resah dan menyakiti orang lain. Demikian juga masalah pergi ke masjid. Bukan tanda Tuhan sudah meninggalkan manusia. Tuhan tidak meninggalkan manusia. Islam melihat kehidupan ini ialah dua. Manusia ini hidup sementara di dunia ini, dan hakikat kehidupan yang sebenar ialah di akhirat. Walaupun manusia hidup
dalam kehidupan yang sementara di dunia ini, ada mungkin 20 tahun, 30 tahun, ada yang kurang daripada itu. Ada 40 tahun, ada 50 tahun, 60 tahun, paling tinggi 90 tahun. 100 tahun jarang-jarang orang kita lihat. Hatta 90 tahun jarang-jarang. 70 tahun ramai orang yang meninggal. Namun dalam masa yang sama, sekalipun dia menyatakan hakikat kehidupan itu di akhirat. Dunia ini sementara, awak bekerjalah, berusahalah supaya membawa pahala yang sebanyak-banyaknya, kebaikan yang sebanyak-banyaknya, sebagai tanda ketaatan awak kepada Tuhan. Bawalah ia ke akhirat kelak. Dunia ada tempat manusia untuk mendapatkan pahala, membuktikan dia taat pada Allah. Di antara tanda membuktikan dia taat kepada Allah itu, dia tak rosakkan alam ini. Bila manusia rosakkan alam, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia. Allah menyebut dalam Al-Quran, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka kesakitan sebahagian daripada apa yang mereka lakukan, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Jadi apa yang menimpa kita ini daripada banyak alam, hasil tindak balas alam kepada kita, adalah hasil daripada perbuatan tangan manusia. Manusia yang buat itu bukan semua manusia yang pergi masjid, bukan semua manusia yang pergi masjid. Ada manusia yang mengabdikan diri pada Tuhan, ada manusia yang membantah menderhakai Tuhan. Oleh kerana sebahagian manusia membantah menderhakai Tuhan dan mereka melakukan hal-hal yang merosakkan alam, maka semua manusia lain terkena. Termasuklah manusia yang pergi ke masjid. Mungkin dia hanya pergi ke masjid tapi tidak mematuhi sebahagian ajaran Tuhan yang lain. Mungkin dia pergi ke masjid tapi tidak menunaikan tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah daripada munkar agar alam tidak dimusnahkan. Banyak lagi hal-hal. Maka sebab itu, apabila manusia tidak pergi ke masjid, terhalang pergi ke masjid, ataupun kita mengeluarkan arahan jangan pergi ke masjid untuk menyelamatkan manusia, tidaklah bererti Tuhan telah meninggalkan manusia. Hatta saintis yang sedang mencari ubat itu sendiri untuk berinteraksi dengan alam ini ialah dengan kehendak Tuhan. Dan kita kena tahu bahawasanya Allah telah buat alam dengan peraturannya. Ada para nabi yang telah dibunuh oleh kaumnya. Ada orang baik yang telah mati. Ada orang baik yang lebih miskin daripada orang jahat. Tapi itu semua tidak menunjukkan Tuhan tidak menyukai, Tuhan itu tidak wujud, ataupun Tuhan itu meninggalkan orang-orang yang baik. Tidak. Semua itu menunjukkan bahawasanya dunia adalah cubaan. Manusia disuruh berurusan, berinteraksi dengan keadaan diri masing-masing sebagai satu bekalan untuk dia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dia dapat menjawab, dia telah menunaikan tugasan yang Allah bagi. Tugasan itu bukan saja di masjid, juga di luar masjid. Sebab itu dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang apa yang berlaku pada Bani Israel. Allah menyatakan, "Duribat alaihimuz dhillatu wal maskanatu. Duribat alaihimuz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Duribat alaihimuz dhillah aynama thuqifu. Telah ditimpa kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, illa bihablin minallah, melainkan jika mereka melakukan hubungan dengan Allah, wa hablin minan nas, dan hubungan dengan manusia. Tidak pergi ke masjid itu menunaikan hubungan dengan manusia supaya penyakit tidak berjangkit kepada orang lain.